Seterusnya kita ikuti lintas langsung dari RTM Sabah bersama dengan Muhammad Raswin Setia. Silakan Raswin. Terima kasih Dilaila. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Negara kini beralih sepenuhnya ke siaran TV digital MyFreeView apabila siaran TV analog bagi wilayah Sabah dan Sarawak ditutup secara rasmi tepat pukul 12.30 tengah malam tadi. Di Sabah, majlis penutupan siaran TV analog tersebut berlangsung di stesen TM Bukit Trik Sandakan. Sebelum ini, peralihan siaran ke TV digital MyFreeView telah dilakukan secara berperingkat di wilayah Tengah dan Selatan pada 30 September serta wilayah Utara dan Timur pada 14 Oktober lepas. Majlis bersejarah tersebut disempurnakan Exco Penerangan Sabah yang juga Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusof Yaakob. Turut hadir Ketua Bahagian Kebolehan Digital MCMC Nur Akmal Shah Minan, Pengarah MCMC Wilayah Sabah dan Labuan Haji Roslan Muhammad, Pengarah Penyiaran Sabah Malina Ziah Datuk Muhammad Culaspi dan Pengurus Besar Negeri TM Sabah Datuk Haji Muhammad Sainal Muhammad Amin. Stesen TM Bukit Trik Sandakan dipilih sebagai lokasi penyempurnaan peralihan siaran berkenaan kerana stesen ini mempunyai pemancar untuk RTM dan Media Prima TV3. Sebanyak 15 stesen pemancar analog di Sabah terlibat dalam penutupan berkenaan. Dalam tempoh 7 hari bermula hari ini, semua pemancar TV analog akan ditutup secara kekal mulai 7 November. Sehubungan itu, pengguna yang masih belum bertukar ke siaran TV digital dinasihati segera berbuat demikian untuk mendapat siaran TV berkualiti secara percuma. Peralihan siaran TV analog ke siaran digital dilihat memberi impak besar bukan sahaja kepada kerajaan dan agensi penyiar, malah seluruh rakyat kini mendapat siaran TV berkualiti. Siaran TV digital MyFreeView menawarkan 15 saluran TV dan 6 saluran radio. Terdahulu, Datuk Dr. Yusof mendengar taklimat mengenai proses peralihan siaran analog ke digital yang disampaikan Haji Roslan di Pejabat SKMM Cawangan Sandakan. Bercakap dalam sidang media selepas majlis penutupan siaran TV analog, Datuk Dr. Yusof berkata dengan peralihan tersebut, rakyat kini berpeluang menonton lebih banyak saluran TV berkualiti secara percuma. Dengan adanya siaran digital ini, kita telah pun merapatkan gap ataupun perbezaan pengguna siaran daripada analog kepada digital dan seluruh termasuk di luar bandar. Dalam pada itu, beberapa penjawat awam yang hadir menyaksikan detik bersejarah ini yakin peralihan siaran analog kepada siaran digital dapat memacu bidang penyiaran negara. Perubahan ini merupakan satu perkembangan yang perlu bagi negara kita kerana perubahan teknologi yang semakin berkembang. Dan perubahan ini merupakan satu perubahan yang baik untuk kita sama-sama dalam mencapai satu tahap teknologi penyiaran yang lebih sempurna. Sudah pastinya perubahan ini akan dapat memberikan kepahaman pada rakyat bahawa perubahan ini tentu akan memberikan mutu siaran yang berkualiti. Bila semua digitalize, lebih laju kita boleh dapatkan siaran, lebih laju kita boleh dapat lebih banyak kandungan, lebih banyak maklumat dan informasi untuk membangunkan negara. Fasa akhir penutupan siaran TV analog di Sabah dan Sarawak merupakan detik bersejarah ke arah era pendigitalan penyiaran sekaligus menyaksikan berakhirnya era penyiaran TV secara analog di seluruh negara. Masalah kesesakan lalu lintas yang dihadapi pengguna jalan raya di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu dijangka berkurangan apabila dua persimpangan bertingkat iaitu persimpangan bertingkat Pinampang Bypass dan Lido akan dibuka bermula hari ini. Ia juga akan mengurangkan pencemaran udara disebabkan kesesakan lalu lintas di kawasan tersebut. Ketika ditemui pemberita RTM di Kota Kinabalu, Pengarah Jabatan Kejar Raya JKR Sabah Datuk Insinyur Richard Jomiji Kinsil berkata, dua persimpangan bertingkat yang telah siap ini merupakan projek menaik taraf jalan lintas Kota Kinabalu meliputi 3 persimpangan bertingkat fasa 2. Sebelum ini, level of service ataupun LOS untuk persimpangan-persimpangan ini adalah berada dalam tahap F, iaitu tahap yang paling teruk yang mana pergerakan kenderaan hampir-hampir tidak bergerak. Jadi apabila flyover ini dibuka kepada kenderaan
kami menjangkakan LOS atau Level of Service ini akan turun ke tahap C, iaitu pergerakan yang lebih lancar. Menurut Datuk Richard, kedua-dua persimpangan bertingkat ini merupakan projek menaik taraf jalan lintas Kota Kinabalu yang meliputi 3 persimpangan bertingkat, iaitu persimpangan Jalan Penampang Bypass, persimpangan Lido dan persimpangan Lintas Plaza. Projek ini mula dibina pada tahun 2017. 3 persimpangan bertingkat ini merupakan sebahagian daripada 12 persimpangan bertingkat yang dicadangkan JKR Sabah bagi tujuan mengatasi masalah kesesakan lalu lintas di Bandaraya Kota Kinabalu secara menyeluruh. Acara pelepasan dan pembukaan persimpangan bertingkat Jalan Penampang Bypass dan Lido akan disempurnakan Menteri Pembangunan Infrastruktur Datuk Peter Anthony bermula 2 petang ini. Pewujudan Komuniti Harapan Malaysia KHM di bawah Jabatan Penerangan merupakan platform terbaik kepada masyarakat untuk mendapatkan input serta maklumat yang sahih melalui komunikasi bersemuka. Komuniti Harapan Malaysia KHM juga merupakan wadah memperkukuhkan ikatan persaudaraan dan semangat kekitaan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum demi kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Iwan Benedik yakin setiap aktiviti dan program yang dirancang bertujuan membantu kerajaan mencapai matlamat serta merealisasikan dasar-dasar yang digubal demi kepentingan rakyat. Membantu kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang betul, memudahcarakan pengurusan pembangunan di dalam kampung yang terpilih dan daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program inilah. Datuk Iwan ditemui media selepas merasmikan program Sepakat Ed Community bersama Rakan Strategik Jabatan Penerangan Daerah Kota Belud 2019 di Kota Belud. Sebanyak 1,236 KHM di bawah Jabatan Penerangan Malaysia diwujudkan di seluruh negara, 145 daripadanya di Sabah termasuk 7 di daerah Kota Belud. 5 syarikat terdiri daripada pelbagai latar belakang menzahirkan lafaz komited membantu pelajar pendidikan khas SMK Benoni Papar dengan menyediakan latihan kemahiran yang sesuai. Ketua Penolong Pengarah Sektor Pendidikan Khas Jabatan Pendidikan Negeri Sabah Dr. Nurjan Hassan berkata, lafaz komited itu termeterai menerusi majlis menandatangani perjanjian persefahaman MOU Transisi Kerjaya 2020, Program Pendidikan Khas Integrasi SMK Benoni Papar. Menerusi program itu, agensi swasta yang terlibat akan menyediakan latihan kemahiran selama 3 bulan di premis masing-masing sebelum ditawarkan pekerjaan tetap sekiranya kepakaran dan kemahiran pelatih diperlukan. Dr. Nurjannah berucap demikian ketika merasmikan Majlis Penyerahan Tawaran Kerja kepada pelajar Transisi 2019 dan Majlis menandatangani MOU Transisi Kerjaya Sesi 2020 dengan agensi swasta di Putatan. Beliau turut memuji inisiatif SMK Benoni Papar yang menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta bagi meningkatkan kadar kebolehpasaran pelajar program pendidikan khas integrasi SMK Benoni berumur antara 16 hingga 17 tahun. Sementara itu, ibu pelajar program transisi yang ditemui amat terharu dan berterima kasih atas komitmen pihak sekolah membantu pelajar yang lemah dalam pelajaran untuk diberi peluang memiliki kerjaya sendiri. Saya berterima kasih kepada guru-guru yang telah mendidik dan menolong dia, terutama sekali dalam mendapat pekerjaan ini. Biarpun mereka kurang upaya pembelajaran, tapi mereka mempunyai masa depan biarpun mereka kurang upaya lah. Program Transisi Kerjaya dilaksana sejak 2009 melibatkan bidang latihan, manakala tahun ini ditambah baik dengan tawaran pekerjaan. Pegawai pendidikan termasuk warga pendidik dinasihatkan mengelak kegiatan salah guna kuasa kerana tindakan seumpama bukan sahaja boleh menjejaskan imej jabatan dan organisasi, malah mengganggu kelancaran sistem perkhidmatan kepada orang awam. Demikian ditegaskan Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah Datuk Dr. Yusof Yaakob ketika diminta mengulas kenyataan Timbalan Pengarah Pencegahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah Awang Samsul Baharam Bungso mengenai kes rasuah membabitkan pegawai pendidikan di Sabah yang dianggap serius.
jangan ada self interest, jangan salah guna kuasa. Yang kita berkhidmat ini ialah rakyat dan orang awam. Kalau itu tujuan kita untuk berkhidmat kepada rakyat, semua perkhidmatan kita teratur, licin, cepat. Kerana kita tidak ada memikirkan yang lain, kita untuk berkhidmat. Tapi kalau kita ada agenda pribadi atau kepentingan pribadi, itu yang menyebabkan perkhidmatan kita terganggu. Datuk Dr. Yusof menegaskan pegawai pendidikan yang didapati melanggar peraturan perlu diambil tindakan sewajarnya. Mengenai persediaan menghadapi banjir yang diramal berlaku sehingga awal tahun depan, Datuk Dr. Yusof berkata semua sekolah sudah diarah berwaspada dan mematuhi garis panduan yang disediakan Jawatan Kuasa Bencana Alam. Ini termasuk mematuhi arahan perpindahan dan penutupan sekolah terjejas banjir. Datuk Dr. Yusof menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan persidangan antarabangsa psikologi, pendidikan dan kaunseling 2019 di Kota Kinabalu. Persidangan ini antara lain memberi penekanan kepada bahaya penyakit mental yang boleh menyumbang kepada kemerosotan ekonomi di pelbagai peringkat sehingga menjejaskan kesihatan, kehadiran dan produktiviti kerja. Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK perlu memastikan kampung masing-masing bebas daripada gejala tidak sihat, khususnya penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Demikian ditegaskan Wakil Rakyat Kuala Penyu Datuk Limus Juri ketika ditemui media selepas merasmikan penangguhan kursus induksi MPKK Negeri Sabah Siri 4 di Kota Kinabalu. Saya minta MPK dan juga ketua kampung yang berperanan di kampung untuk telinga kerajaan untuk memantau perkara ini supaya tidak berlaku kemusnahan kepada keluarga yang kita di masyarakat kita di kawasan masing-masing lah. Menurut Datuk Limus, peranan MPKK bukan hanya tertumpu kepada aspek pembangunan dan keceriaan kampung, malah perlu memantau kegiatan generasi muda agar mereka tidak terjerumus dalam aktiviti negatif. Beliau berkata pemantauan juga perlu diperhebat bagi memastikan tiada pihak membawa masuk najis dadah ke kampung masing-masing. MPKK dan Ketua Kampung juga perlu melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan kepada pihak polis untuk tindakan segera agar tidak berleluasa. Kursus dihadiri 104 MPKK dari daerah Kuala Penyu dan daerah kecil menumbuk. Pelaksanaan projek kilang silika yang akan dibina di Pulau Balambangan, Banggi Kudat amat dialu-alukan kerana memberi impak yang baik kepada pembangunan ekonomi sekaligus membantu meningkatkan taraf hidup penduduk pulau tersebut. Pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi Sabah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dun Banggi, Muhammad Muhammadin optimis projek tersebut bakal melonjakkan potensi ekonomi masyarakat di kawasan itu. Beliau berkata selain projek silika, beberapa projek lain sedang dilaksana di kawasan Dun Banggi termasuk menyediakan tapak tamu, tempat meletak kenderaan dan juga kios di sekitar tamu tersebut. Beberapa projek sedang berjalan iaitu seperti kawasan tapak tamu yang selepas ini juga akan ada lagi projek-projek menyusul seperti kawasan meletak kenderaan dan juga kios di sekitar tapak tamu itu. Muhammad menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Bah Apa Cerita di studio TV RTM di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Kota Kinabalu. Baru-baru ini, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syariah Jabdal berkata, Sabah dengan kerjasama sebuah syarikat swasta dari Sarawak telah menandatangani perjanjian bagi merealisasikan pembinaan kilang silika di Pulau Balambangan, Banggi Kudat. Sekian berita nasional 7 dari Sabah pada pagi ini. Kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan.